Hello，大家好，欢迎收看 BTTV 新闻。我叫 Beverly Anastasia Lim。Projek Mega Langkawi Resort City bernilai 7 bilion ringgit dilancarkan. Pembangunan projek Mega Langkawi Resort City yang bernilai 7 bilion ringgit dilihat satu lagi mercu tanda yang membuktikan Sabah mempunyai potensi besar dalam pembangunan sektor pelancongan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, projek Langkawi Resort City yang dikendalikan syarikat Tegas Bangsa Sendirian Berhad pastinya akan membuka ruang yang luas untuk kemasukan pelabur, pembeli hartanah serta pelancong dari dalam dan luar negara. Projek itu meliputi pembinaan ruang pejabat, perumahan, hotel, pusat membeli belah dan taman tema yang dijangka disiapkan dalam tempoh 15 tahun. Perdana Menteri berkata, Langkawi Resort City bakal memberi pulangan jangka masa panjang kepada negeri Sabah. Projek ini bakal memberikan pulangan jangka masa panjang kepada negeri Sabah. Walaupun projek ini dijangka siap dalam masa lebih kurang 15 tahun, namun saya pasti projek pembangunan ini berbaloi untuk dinantikan sedetik siapnya kelak oleh seluruh rakyat di negeri ini. Projek Langkawi Resort City ini pastinya akan membuka ruang yang luas untuk kemasukan pelabur, pembeli hartanah dan juga pelancong dalam dan luar negara. Tan Sri Muhyiddin berkata kerajaan sedar kekangan pandemik COVID-19 ketika ini menghadkan kemasukan pelancong luar. Namun saya yakin dengan pelaksanaan vaksinasi secara menyeluruh menjelang akhir tahun ini, negeri Sabah yang kaya dengan tarikan pelancongan akan kembali aktif menerima pelancong-pelancong daripada luar negara dan sekaligus merancakkan kembali ekonomi negeri. Katanya kerajaan persekutuan sentiasa memberikan sokongan dan perhatian terhadap pelan pembangunan seperti ini. Bagi pihak kerajaan persekutuan juga, saya akan sentiasa memberikan sokongan dan perhatian terhadap pelan pembangunan seperti ini. Sudah tiba masanya kerajaan negeri Sabah mengambil langkah berani untuk mengorak langkah menjalinkan lebih banyak kerjasama bersama pelabur-pelabur luar dalam melaksanakan projek-projek pembangunan secara Private Financial Initiative ataupun PFI dengan lebih meluas lagi. Perdana Menteri berucap melancarkan Langkawi Resort City di Kota Kinabalu petang tadi. Dalam majlis tersebut, Muhyiddin turut menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP dan SK Nexilis. SK Nexilis ialah syarikat Korea Selatan yang akan membina kilang kerajang tembaga di KKIP bagi pengeluar bateri kenderaan elektrik. Dalam sidang medianya selepas itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata lawatan 2 harinya ke Sabah tidak menyentuh secara spesifik mengenai pembagian kerusi bagi pilihan raya umum akan datang. Beliau yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkata tumpuan ketika ini adalah untuk melaksanakan manifesto semasa kempen pilihan raya negeri PRN Sabah September tahun lalu. Katanya rakyat Sabah sudah memberi mandat begitu besar kepada Gabungan Rakyat Sabah GRS. Muhyiddin turut ditanya adakah perbincangan awal antara UMNO dan Parti Keadilan Rakyat PKR akan menggugat kedudukan GRS di Sabah. Katanya situasi di Sabah agak istimewa kerana jalinan kerjasama parti dalam GRS adalah bukti kesungguhan kerjasama politik antara parti-parti dalam gabungan tersebut. Muhyiddin berkata beliau mendokong usaha ditunjukkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor serta kerjasama parti dalam GRS termasuk SAPP dan MCA. Mengenai siri lawatan ke Sabah selama 2 hari ini, Muhyiddin berkata beliau amat berpuas hati dengan urusan pentadbiran negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri. Katanya beliau melihat kerjasama rapat dalam agenda pembangunan Sabah menerusi Sabah Maju Jaya. Sabah berpotensi membangun dalam industri aeroangkasa.
Sabah berpotensi membangun dalam industri aero angkasa selari dengan Plan Tindakan Industri Aero Angkasa Malaysia 2030. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, National Aerospace Industry Coordinating Office (NAICO), Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI juga mencadangkan Kota Kinabalu dijadikan kluster aero angkasa dalam rancangan Malaysia ke-12. Beliau berkata, pelaburan dalam industri ini dijangka mampu mewujudkan lebih 1,500 peluang pekerjaan untuk rakyat Sabah selain memberi impak positif terhadap sektor-sektor lain susulan peningkatan rantaian pelaburan. Katanya, kerajaan menerusi MITI juga akan terus bekerjasama erat dengan kerajaan negeri demi memastikan ekosistem yang lengkap dalam menyokong pembangunan industri-industri seperti perkilangan dan pembuatan di Sabah. Muhyiddin yakin Sabah mempunyai potensi yang amat besar dalam menarik pelaburan dari dalam dan luar negara memandangkan kedudukannya begitu strategik serta kaya dengan sumber asli. Sebagai contoh, pengembangan pelabuhan kontena Teluk Sepangga ataupun Sepangga Bay Container Port di kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Indonesia Malaysia BIMP IAGA berpotensi untuk menarik pelaburan asing, meningkatkan peluang pekerjaan dan juga taraf sosioekonomi negeri Sabah. Saya difahamkan jumlah perdagangan di negeri Sabah dalam dan luar negara pada tahun 2020 mencecah sebanyak 79.5 bilion ringgit, iaitu nilai ekspor sebanyak 41.4 bilion ringgit dan import sebanyak 38.1 bilion ringgit. Manakala kelulusan pelaburan sektor pengilangan oleh MAIDA untuk negeri Sabah pada 2020 ialah sebanyak 11.95 bilion ringgit untuk 15 buah projek. Perdana Menteri berucap di sesi balai atau Town Hall Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah Kota Kinabalu pagi tadi. Menerusi Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030 di bawah Rolling Plan Pertama 2021 Rancangan Malaysia ke-12 sebanyak 1,039 projek pembangunan dengan peruntukan sebanyak 5.01 bilion ringgit telah diluluskan di Sabah. Ia bagi pelaksanaan projek-projek merentasi pelbagai kementerian dan agensi kerajaan. Antaranya termasuk projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah, projek pembesaran pelabuhan kontena Teluk Sepanggar, projek menaik taraf 50 buah sekolah daib secara binaan berindustri dan projek jalan perhubungan desa negeri Sabah. Menurutnya, kesemua projek ini dijangka dapat memberi manfaat kepada peningkatan aktiviti ekonomi di Sabah. Usaha turut dilakukan untuk menangani kemiskinan dan memastikan pembangunan sosioekonomi yang seimbang demi kesejahteraan penduduk sama ada di bandar maupun luar bandar. Dan pada masa yang sama, usaha kerajaan turut tertumpu dalam menangani masalah kemiskinan. Ini juga kita bicarakan panjang tadi. Saya sebutkan tentang concern saya dalam soal ini ialah kerana selepas ataupun sewaktu kita berhadapan dengan pandemik COVID yang begitu dahsyat ini, antara yang paling terkesan ialah sebahagian besar rakyat kita yang menjadi kumpulan rentan. Yang B40 sekarang ini jangkaan saya sudah jadi B50. Yang M40 banyak yang sudah turun pangkat dia, tanda derajat dia menjadi kumpulan yang miskin ataupun miskin tegah. This is a very serious matter. Dan juga isu yang kita bicarakan ialah bagaimana kita nak memperkukuhkan pembangunan inklusif di negeri Sabah. Sebagai contoh, program khas anak negeri
ataupun anak negeri Sabah PKAN yang merangkumi 3 kluster, iaitu Native Customary, Mahkamah Adat dan Pembangunan Modal Insan yang sedang pun dilaksanakan di bawah rolling plan yang pertama 2021 ini. Langkah ini jangka dapat memastikan pembangunan sosioekonomi yang seimbang demi kesejahteraan penduduk di negeri Sabah. Dalam RN ke-12, satu bab khusus bagi perancangan pembangunan sosioekonomi negeri Sabah dan Sarawak juga akan diperkenalkan. Antara penekanan yang akan diberikan termasuklah usaha untuk meningkatkan kualiti penghematan jalur lebar bagi ketersambungan digital yang lebih baik lagi. Dan dalam usaha untuk menangani jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar, kerajaan juga akan terus mengambil pendekatan yang menyeluruh untuk memastikan kebajikan setiap rakyat ini akan terbela. Saya difahamkan terdapat kira-kira 1.52 juta penduduk di luar bandar di negeri Sabah, iaitu 20% daripada jumlah keseluruhan penduduk luar bandar di Malaysia. Dan di pihak kerajaan, pelbagai inisiatif akan terus dijalankan bagi meningkatkan kesaling hubungan antara satu sama lain seperti pembinaan jalan raya sepanjang 700 km di bawah program Jalan Luar Bandar JALB dan Jalan Perhubungan Desa JPD yang dapat memberikan manfaat kepada 232,000 penduduk di sini. Usaha membina dan membaik pulih rumah di Sabah menerusi program perumahan rakyat termiskin PPRT turut dilaksanakan. Selain itu, usaha juga terus digiatkan untuk membina dan membaik pulih rumah di Sabah melalui program perumahan rakyat termiskin dengan peruntukan sebanyak 369.8 juta ringgit. Ini termasuk 213.6 juta ringgit untuk pembinaan 2,700 rumah baru yang akan memberikan manfaat pada kira-kira 13,000 ahli isi rumah dan 156.2 juta ringgit untuk membaik pulih 9,200 unit rumah bagi 45,000 isi rumah. Dalam usaha memacu pemulihan ekonomi di negeri ini, program modal insan bakal dilaksanakan dalam masa terdekat. Rakyat Sabah khususnya, program modal insan bakal dilaksanakan dalam masa yang terdekat oleh pihak Sabah Economic Development and Investment Authority sedia untuk memberikan fokus kepada kumpulan yang terkesan dengan pandemik, khususnya golongan B40, dengan menyediakan peluang pekerjaan dan keusahawanan. Dan bagi memperkasa usahawan Bumiputra, program-program seperti Tunas Usahawan Belia Bumiputra, TUBE, telah pun diperkenalkan yang turut melibatkan usahawan belia di negeri Sabah ini. Dalam inisiatif pemberkasa, Perbadan Usahawan Nasional Berhad PUNB telah menyediakan bantuan dana khas Bumiputra Relief Financing atau BRF berjumlah 200 juta ringgit dengan pembiayaan di antara 100,000 ringgit dan 1 juta ringgit untuk bantuan PKS Bumiputra yang terkesan akibat wabak COVID-19 ini. Kestabilan politik penting untuk pemulihan ekonomi negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata Kerajaan Perikatan Nasional akan terus memberi fokus kepada usaha menstabilkan keadaan politik bagi memastikan agenda pembangunan dan pemulihan ekonomi di negara ini dapat dilakukan. Apa yang kita sedang lakukan sebagai pimpinan politik dalam Kerajaan Perikatan Nasional itu untuk create a sense of stability. We need to initiate that, not others. But we need others to also be involved as part of that solution to stabilize the political situation in the country. That's important. Because tidak ada satu pihak yang mampu untuk menguruskan negara
mewujudkan kestabilan politik, suasana yang harmoni dalam negara kecuali kerjasama daripada semua. Tidak kira apa pandangan dan juga kumpulan politiknya, sama ada yang ada di sini dalam kerajaan ataupun di luar sana, pihak pembangkang sama-sama bertanggungjawab. Kerana ini saya sedar mempunyai impak dan kesan besar kepada masa depan negara. Contoh yang paling biasa dibicarakan orang ialah sama ada dengan keadaan situasi sebegini hari ini, pelabur masih melihat Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang boleh diyakinkan, dipercayai. So there is some question there, Datuk Seri Azmin ada di sini pun tahu, that because of the uncertainty, it's not just political instability, uncertainty has created because of instability, maka mereka mungkin berfikir berkali-kali sebelum nak membuat keputusan untuk datang melabur di Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian semasa sesi soal jawab Balai Rakyat atau Town Hall Kawasan Kemakmuran Bersama 2030 di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah pagi tadi. Muhyiddin yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkata beliau sedar akan kepentingan politik yang stabil kerana beliau sudah berada lebih 40 tahun dalam kerajaan. Tambahnya, ketika ini rakyat hanya mahu mendengar apa bantuan yang dapat meringankan bebanan mereka ketika berdepan pandemik ini. Muhyiddin berkata apabila dipilih sebagai Perdana Menteri, beliau tidak mahu secara berterusan bercerita soal politik kerana rakyat sudah muak dan meluat dengan politik. Menurutnya, jika ingin berpolitik, masanya akan tiba apabila kerajaan akan mengadakan pilihan raya dan menyerahkan balik mandat kepada rakyat untuk membuat keputusan. Ketika berucap pada Majlis Makan Malam Gabungan Rakyat Sabah GRS di Kota Kinabalu semalam, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata perjuangan GRS belum selesai dengan memenangi pilihan raya negeri PRN Sabah tahun lalu. Sebaliknya, baru bermula dengan membela nasib rakyat negeri ini. Beliau yang juga pengurusi Perikatan Nasional berkata, Sabah akan terus diberikan keutamaan dan perhatian dalam usaha memulihkan ekonomi negeri ini sejak dilanda pandemik COVID-19. Katanya, ketika PRN Sabah lalu, beliau menegar sendiri keluh kesah rakyat yang mahukan negeri di bawah Bayu berubah dengan pembangunan lebih baik, khususnya daripada segi infrastruktur dan isu kemiskinan rakyat yang perlu diatasi dengan sebaiknya. Tegasnya, rakyat Sabah telah meletakkan kepercayaan kepada GRS. Oleh sebab itu, apabila sudah menjadi kerajaan negeri, jangan sesekali dilupakan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada kerajaan. Muhyiddin berkata, Kerajaan Persekutuan sentiasa memberi sokongan 110% kepada Kerajaan Negeri Sabah di bawah pimpinan GRS. Perdana Menteri berkata, Kerajaan Persekutuan juga akan memberi keutamaan dan perhatian khusus terhadap setiap permasalahan dan keperluan rakyat negeri ini. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor dalam ucapannya di Majlis Makan Malam itu berkata, permuafakatan Gabungan Rakyat Sabah GRS bukan sekadar kepentingan untuk rakyat, namun untuk membina kesatuan dalam memastikan kepentingan Sabah terus terbela dalam Persekutuan Malaysia. Haji G berkata, Sabah akan terus dihormati sekiranya kuat dan bersatu membawa suara dan perjuangan negeri dan rakyat. Beliau turut memaklumkan sebaik saja kerajaan GRS terbentuk, Perdana Menteri telah mengarahkan rundingan segera berhubung hak-hak Sabah termasuk cukai jualan Petronas dan pembentukan Majlis Khas Perjanjian Malaysia MA63 dimulakan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Muhyiddin tiba di Istana Negeri pada pukul 11.40 pagi diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor bersama-sama dua timbalan Ketua Menteri iaitu Datuk Dr. Jeffrey Kitingan dan Datuk Dr. Joachim Gunsalam dengan disambut pegawai istana.
Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan selama kira-kira 35 minit sebelum beredar ke Dewan Kunjungan Besar untuk santapan tengah hari. Sempena lawatannya ke Sabah, Perdana Menteri turut meluangkan masa kira-kira 20 minit bagi meninjau pusat vaksinasi COVID-19 daerah Kota Kinabalu di Dewan Serbaguna, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan pagi tadi. Beliau turut diberi taklimat mengenai perkembangan terkini program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri Sabah yang disampaikan oleh Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Christina Rundi. Perdana Menteri yang diiringi oleh Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Jinor, turut menyaksikan seorang petugas barisan hadapan menerima suntikan dos pertama vaksin Pfizer-BioNTech. Beliau turut beramah mesra bersama anggota barisan hadapan yang sedang menunggu giliran untuk menerima suntikan vaksin. Lawatan ke pusat vaksinasi COVID-19 daerah Kota Kinabalu ini antara program lawatan rasmi Perdana Menteri dalam siri lawatan sulungnya ke Sabah selama 2 hari bermula semalam. Sebelum berlepas pulang ke ibu negara, Perdana Menteri berkesempatan meluangkan masa menziarahi keluarga warga emas Dayang Amit Budi, 82 di Kampung Sembulan Tengah dan keluarga Wong Un Mui di Flat Tanjung Aru. Sempena program ziarah kasih itu, Tan Sri Muhyiddin menyampaikan sumbangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat selain beramah mesra dengan keluarga berkenaan. Turut serta Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Syahilmi Yahya. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun dengan 36 kes dilaporkan hari ini berbanding 50 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 54,295 kes. Pitas menjadi daerah keempat di Sabah yang dikategorikan zon hijau. 1 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu di Kota Kinabalu. Tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masdi Manjun berkata, kes positif baru harian tertinggi dilaporkan di Kota Belud dengan 11 kes direkodkan hari ini. Ini diikuti Kota Kinabalu dengan 6 kes, manakala daerah Keningau hanya mencatatkan 4 kes positif hari ini berbanding 23 kes positif semalam dan 71 kes Sabtu lalu. Tawau turut mencatatkan 4 kes hari ini. 15 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. Daerah Penampang dan Putatan bertukar dari zon jingga ke zon kuning. 78 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 363 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif, 41,445 orang telah menerima suntikan vaksin dos pertama di Sabah, manakala bagi vaksin dos kedua, secara kumulatif, 914 orang telah menerima suntikan hari ini. 287,594 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Kita ke perkembangan bola sepak Liga Super. Selepas 3 kekalahan berturut-turut sebelum ini, Sabah FC akhirnya mencatat kemenangan pertama mereka musim ini apabila membenam Terengganu FC 2-1 di Stadium Likas Kota Kinabalu malam semalam. Lebih manis, skuad kendalian Kurniawan Dwi Yulianto itu turut meleburkan rekod tanpa kalah Terengganu FC dalam saingan Liga Super musim ini. Jaringan pertama Sabah FC berjersey merah hadir pada minit ke-38 menerusi sepakan penalti pemain import Levi Madinda. Bola tandukan pemain Sabah Pak Tesu sebelum itu terkena tangan pertahanan Terengganu FC di dalam kotak penalti. 4 minit kemudian, Madinda pula mencetuskan peluang untuk rakan sepasukannya Sam Johnson yang menjadikan kedudukan 2-0.
Bermula babak kedua, skuad Badak terus garang menambah jaringan, namun cubaan yang dilakukan Sadil Ramdhani tidak menepati sasaran. Pada minit ke-56, Terengganu FC berjaya menggegarkan gawang Sabah menerusi Jordan Minta. Namun, jaringan itu dibatalkan kerana dia lebih dulu mengasari penjaga gol Sabah, Randy Robson Rining. Gol yang dicari-cari Terengganu FC akhirnya muncul pada minit ke-78 menerusi Jordan Minta bagi menjadikan kedudukan 2-1. Dengan kemenangan itu, Sabah FC kini menggumpul 4 mata dari 5 perlawanan selepas sebelum ini mencatat 1 seri dan 3 kekalahan. Aksi seterusnya Sabah ialah menentang Kuala Lumpur di Stadium Cheras pada 3 April. 晚安，再见。